Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada kali ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh keberkatan ini. Macam mana saudara? Dah berada di bulan Ramadan ini, perasaan kita, jiwa kita ini telah pun bersedia ya, dengan amal ibadah, mempertingkatkan hari demi hari ya, dengan segala amal ibadah ini mudah-mudahan akan sentiasa diberikan ilmu dan peningkatan dari semasa ke semasa, dari hari ke hari, dan inilah merupakan satu perkara yang sangat-sangat dituntut dalam agama kita. Saudara sekalian, pada kali ini saya nak berkongsi sedikitlah, sembang-sembang dengan saudara tentang Ramadan ya, yang penting dalam kehidupan kita. Kita lihat bahawa Ramadan Al-Karim ini sebenarnya mengajar kepada kita untuk sentiasa berlaku adil kepada diri kita dan juga berlaku adil kepada semua makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bila kita berpuasa, sebenarnya puasa ini melatih kita untuk mengurangkan makan. Dalam bulan Ramadan, kalau kita lihat bagaimana kalau kita membaca sirah Nabi SAW, ya, kita mendengar dan kita menghayati bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, bagaimana Rasulullah SAW melakukan amal ibadah. Puasa Rasulullah SAW itu sangat-sangat bersederhana. Ya? Jadi artinya apa? Bila kita diperintahkan berpuasa, artinya kita dituntut untuk melakukan perkara-perkara yang sederhana. Ya? Mengurangkan makan, mengurangkan minuman, mengurangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh kepada orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya lihat dan saya perhatikan, ya, ini sebagai suatu pandangan yang mungkin untuk sama-sama kita renungkan. Saya tidaklah berhasrat untuk nak memberikan komen-komen yang tidak baik kepada masyarakat, tetapi untuk kita renung dan kita hayati dalam Ramadan ini, mudah-mudahan ianya dapat memberikan satu ibrah dan juga nasihat yang terbaik untuk semua masyarakat, termasuk diri saya sebagai ustaz yang ada di hadapan tuan-tuan sekalian. Kita perhatikan bahawa dalam budaya dan masyarakat kita ini kadang-kadang ada perkara-perkara yang perlu kita perbetulkan. Ya. Ramadan Al-Karim, bulan yang penuh keberkatan. Sudah tentulah Ramadan ini mendidik diri kita untuk sentiasa bersikap adil, melakukan segala perkara itu dengan tidak menimbulkan sebarang perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Bila kita berpuasa, sudah tentulah kita akan berbuka puasa, memberi makan, melakukan perkara-perkara, menolong orang dan sebagainya. Sudah pastilah ianya akan ada kesan-kesan sampingan daripada setiap perkara yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita lihat bahawa dengan cabaran dan keadaan berpuasa ini, memanglah kita ni teruji dengan rasa kelaparannya, dengan rasa hausnya, dengan rasa letih dan sebagainya. Inilah ujian Allah SWT kepada kita. Maka bila mana kita terdidik dalam diri kita ni untuk makan dengan banyak, ya, membeli budaya memberi makanan, minuman dan makanan-makanan yang terlalu banyak, yang akhirnya sebenarnya tuan-tuan, kita perhatikan diri kita, walaupun nafsu kita itu barangkali memanglah kadang-kadang tak terbatas dengan segala rezeki yang ada di hadapan kita, tetapi hakikatnya sebenarnya ialah badan kita, fizikal kita ini sebenarnya tidak mampu untuk mengisi segala benda yang banyak, yang akhirnya makanan-makanan yang kita beli atau makanan-makanan yang kita masak yang terlalu banyak itu kadang-kadang boleh menyebabkan kita melakukan pembaziran. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah perkara yang saya rasakan, bukanlah saya nak memberi komen yang melampau, tetapi untuk muhasabah kepada diri kita. Ramadan mengajarkan kita bersifat sederhana. Jadi apakah impaknya sekiranya kita
yang barangkali ada rezeki yang lebih, membeli barang-barang makanan, mendapatkan rezeki-rezeki di luar, di bazar-bazar sebagai contoh untuk bawa balik ke rumah, membelinya untuk anak-anak kita, keluarga kita. Tetapi kita beli dalam keadaan nafsu kita yang keterlaluan, yang tidak dapat dijaga dengan terbaik. Akhirnya apa yang kita beli itu tak mampu kita selesai dan habiskan, dan akhirnya membawa kepada pembaziran yang boleh merugikan diri kita. Dan ini akan memberi kesan kepada kesan Ramadan. Benarkah Ramadan itu mendidik diri kita untuk bersifat tawaduk, bersifat tidak membazir, bersifat yang kata orang memanfaatkan apa yang ada dalam hidup kita? Bukan kita memberi makanan yang kita beli di bazar Ramadan itu bawa ke rumah yang banyak, akhirnya tidak dimakan, akhirnya membazir, dibuang begitu sahaja. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat, saya percaya tidak ada manusia yang akan mengatakan bahawa baik pembaziran itu. Amat malulah kita bagi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah di siang harinya, ya, tetapi akhirnya kita melakukan perkara-perkara yang merugikan pembaziran di akhir-akhir, sudut-sudut akhir kita ketika mana kita nak berbuka puasa. Bukankah waktu berbuka itu berkatnya tinggi? Tetapi kita memberi makanan yang banyak, akhirnya kita tak mampu menghabiskan, tapi akhirnya makanan yang tidak habis itu kita buang begitu sahaja, yang menyebabkan ianya melakukan perkara-perkara yang merugikan. Jadi, marilah sama-sama, ya, kita melakukan perkara-perkara yang mengurangkan pembaziran. Ya, sebab itulah budaya membeli makanan di luar ini, tuan-tuan. Ya, minta maaflah, saya bukanlah tidak suka kepada mereka-mereka yang membeli barang makanan di luar, tidak. Ya, teruskan. Kalau itulah kesempatannya untuk mendapatkan rezeki ketika berbuka puasa, dan mungkin ramai di luar sana, saya percaya ada yang membeli barang makanan, mensedekahkan kepada orang lain. Betul. Yang menjadi persoalan di sini adalah beli makanan. Makanan yang dibawa ke rumah itu dengan banyak, ya, dengan suasana yang kita kata tidak terkawal, balik ke rumah dengan nafsu yang ada nak makan macam-macam, tetapi hakikatnya kita tak mampu menghabiskan semua perkara ini, semua makanan-makanan ini. Itulah masalah yang sebenarnya. Tetapi kalaulah tuan-tuan keluar beli makanan, tetapi tuan-tuan nak mensedekahkan kepada jiran-jiran, tetangga, memberinya kepada rakan-rakan atau mereka-mereka untuk menambahkan makanan-makanan di rumah, dengan peluang-peluang itu, alhamdulillah, teruskan. Namun pastikanlah, ya, kita membeli makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sesuai untuk diberikan kepada orang lain. Ini merupakan satu perkara yang sangat baik untuk kita berinfak, kita bersedekahkan makanan itu kepada mereka yang memerlukan. Yang menjadi persoalannya ialah bagaimana budaya kita membeli belah barangan itu yang menyebabkan melakukan pembaziran. Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, Ramadan mendidik jiwa kita untuk bersih, ya. Kita melakukannya dengan bersih. Bersih soalnya sama ada bersih fizikal atau bersih kerohanian. Inilah impak Ramadan sebenarnya. Kalau kita sebut Ramadan, artinya kita nak menjadi manusia yang bersifat bersih jiwa, ya, hilangkan perkara-perkara permusuhan, hilangkan perkara-perkara persengketaan. Itu nak membersihkan jiwa kita yang mungkin bersifat spiritual, ya, dalaman jiwa kita. Tetapi kalau kita lihat dari sudut fizikalnya, ya, bersih ini artinya bagaimana kita melakukan ibadah puasa, alhamdulillah, ibadah yang baik, tapi kebersihan diri itu tidak dipelihara. Ya. Kita nak menjadi manusia yang datang Ramadan, berada di bulan Ramadan, tetapi kita tidak mempedulikan hal-hal bersifat kebersihan. Bersih dalam rumahnya, bersih dalam konteks tempat kerjanya, bersih dari segi perbuatan-perbuatannya dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu kita renung dan hayati. Bagaimana untuk kita mendapat suatu kenikmatan berpuasa dengan baik kalau kita tidak mulakan dengan kebersihan jiwa kita? Ini perkara-perkara yang perlu kita teliti dan kita lihat bersama-sama. Walaupun nampak macam kecil, tetapi inilah impaknya Ramadan. Ya? Budaya bersihan, budaya untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik ini memerlukan kebersihan dari segi fizikal. Ya? Membuang sampah merata-rata. Ya? Saya pernah pergi ke satu tempat, ya,
berbuka puasa di padang, di tempat-tempat yang terbuka. Selepas berbuka puasa, sampah bertelebaran di situ tanpa dibersihkan. Inikah contoh bagi mereka-mereka yang berpuasa tanpa melihat dari sudut kebersihan diri dan juga kebersihan mereka dalam konteks mereka berbuka puasa. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Taala mereka berpuasa, mereka melakukan ibadah. Tetapi apakah kesan kepada ibadah-ibadah yang dilakukan ini dengan budaya kebersihan diri dan jiwa mereka? Saya percaya dengan adanya ruang berpuasa ini di hujung-hujung minggu, ramai di kalangan teman-teman, rakan-rakan yang akan berbuka puasa di luar. Berbuka puasa di hotel, berbuka puasa di padang-padang, kan? Berbuka puasa di taman-taman, ya, dengan keluarga. Alhamdulillah. Ini satu budaya yang baik, merepatkan hubungan, ya, dapat kita bersama-sama dengan keluarga. Tetapi kita lihat selepas daripada majlis berbuka puasa, tempat-tempat perkelahan, tempat-tempat di hotel-hotel pun kadang-kadang ada juga, saya perhatikan. Ya, kadang-kadang kita ada kesempatan jugalah untuk berbuka puasa di tempat-tempat yang indah begitu. Kita lihat bagaimana makanan-makanan yang ada di atas meja ni dibiarkan, kebersihan tidak dipelihara. Ini orang tengah nak berbuka puasa di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ya, minta maaf lah, ya. Saya sebut ini dengan hati yang jujur, bukan nak blame, nak marah sesiapa, tetapi cuba kita renung secara bersama. Ini juga untuk diri saya, tuan-tuan, ya. Untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Kerana apa, tuan-tuan? Kita nak melakukan ibadah ini yang terbaik, melakukan ibadah dengan cara yang mudah-mudahan. Semua yang kita lakukan ini tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa tetapi membazir. Berpuasa tidak menjaga kebersihan. Berpuasa tetapi melakukan perkara-perkara kemungkaran-kemungkaran kecil yang tidak mencerminkan seorang hamba Allah yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Jadi budaya-budaya yang sedemikian, tuan-tuan, ya, perlu kita lihat, kerana berpuasa ini bukan setakat menahan diri daripada dahaga saja. Berpuasa ini juga merupakan suatu budaya untuk melatih kita bersabar, melatih kita untuk bersifat tawaduk. Berpuasa ini juga melatih untuk kita saling hormat menghormati. Berpuasa juga adalah merupakan satu budaya untuk kita saling tegur dengan baik, menasihati orang lain. Ini budaya-budaya yang mesti diterapkan dalam konteks kita berpuasa. Bila kita berpuasa, kita tak mahu melakukan perkara-perkara yang mungkar, bergaduh sana sini, tidak. Jaga kata-kata kita, jaga perbuatan kita, jaga mata kita dan sebagainya. Bukankah itu merupakan madrasah untuk melatih diri kita menjadi orang yang terbaik? Bukan sahaja dari segi kejiwaannya, ya. Mungkin orang kata berpuasa ini artinya kita menanamkan sifat tawaduk, ciri-ciri jiwa orang yang bersih. Itu dari segi kejiwaan. Tetapi amalan-amalan harian bagaimana? Kebersihan diri, tidak melakukan keburukan, tidak menjaga kata-kata, tidak menjaga panca indera yang ada. Sama saja perbuatan kita di luar Ramadan, dalam Ramadan, jangan. Kerana kalau kita tahu perkara-perkara yang patut kita pelihara di bulan Ramadan ini, sudah tentulah Ramadan ini menjadi tempat untuk mentarbiah diri kita. Satu contohnya tadi, soal pembaziran, kebersihan, yang mesti sama-sama kita mengingati. Ya, kita saling renung-merenung dan juga memikirkan mekanisme bagaimana untuk kita menjaga segala bentuk perkara-perkara yang boleh merosakkan imej kita sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab itulah, tuan-tuan muslimin yang ada di hadapan saya ini, saya menyebut begini, tuan-tuan, kerana datang daripada sifat ikhlas hati saya ini untuk kita sama-sama renung bersama, kita lihat bersama apakah Ramadan ini nanti yang sedang kita lakukan ini bukan hanya sekadar tidak makan, tidak minum, ya, malam kita bertarawih, tetapi hal-hal lain sama saja macam bulan-bulan yang lain. Tidak. Maknanya dalam bulan Ramadan ni bulan yang mulia, bulan yang keberkatan. Jadi kita ambil peluang ini. Bulan kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum, dalam masa yang sama jaga kata-kata kita, jaga perbuatan kita, jaga segala amal ibadah kita, muamalah kita dengan manusia kita jaga, segala apa-apa yang bersifat interaksi ini pun kita jaga. Barulah ada maknanya diri kita dalam bulan Ramadan. Sebab setiap perkara dalam Ramadan ini akan dikira oleh Allah sebagai amal ibadah. Kalau kita lakukan dengan baik, ganjaran pahalanya berlipat kali ganda. Itu semua kita tahu. Tetapi
bagaimana untuk memelihara tindak tanduk kita. Dalam keluarga bagaimana nak memeliharanya? Pendidikan anak-anak berpuasa. Kita boleh ajak anak berpuasa. Kalau anak-anak itu maknanya kecil, ajar dia berpuasa berperingkat-peringkat. Jangan paksa dia. Jangan bagi dia rasa tertekan untuk berpuasa. Lihat potensi dan ruang di mana kita nak mengajar mereka berpuasa. Ya, jangan kita menekan anak-anak berpuasa, tapi solat kita tak takkan apa-apa pun. Ya, oleh kerana 30 hari ini kita paksa anak kita berpuasa sampai lembik-lembik anak kita itu, tetapi yang solat kita biarkan saja. Tidak boleh begitu. Jadi budaya itu perlu diperbaiki. Ramadan ya sebagai bulan yang mengajar kita untuk melakukan kebaikan. Ramadan sebagai bulan untuk mendidik dan mentarbiah kita dan juga diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita ini, kita lakukan dengan cara yang terbaik. Kalau kita lakukan dengan cara yang terbaik, insya-Allah, ya, maknanya kita menjadi insan yang betul-betul berpuasa, menahan diri kita daripada makan dan juga minum. Dalam masa yang sama kita menahan diri kita dari melakukan segala dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah menjadi faktor kepada kekuatan Ramadan Al-Mubarak. Orang-orang yang berjaya itu, la'allakum tattaqun itu, ya, yang disebut Allah Taala dalam surah Al-Baqarah tadi itu, ya, yang menyebut bahawa orang berpuasa ini akan mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya tak makan tak minum, tetapi orang juga menjaga diri mereka daripada melakukan perkara-perkara maksiat, ya? Maksiat kecil, apatah lagi maksiat yang besar. Dan ini merupakan tuntutan yang mesti kita lakukan. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah, tuan-tuan muslimin rahimakumullah, saya menyeru diri saya, utamanya tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini, untuk sama-sama kita merenung, kita melihat secara teliti bagaimanakah Ramadan pada tahun ini yang kita sedang lakukan ini. Apakah ianya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya? Sudah tentu kita nak menjadi manusia yang terbaik. Kita nak jadikan Ramadan ini, pada kali ini yang sedang kita laksanakan ini, adalah Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita untuk sama-sama kita menggandakan amal ibadah kita, memperkukuhkan lagi semangat kita, meningkatkan budaya sabar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, cabaran dalam kita berpuasa ini, dengan keadaan kita sekarang ini, musim-musim panasnya, musim-musimnya kering dan sebagainya, memang mencabar. Tetapi kalau kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita boleh laksanakan dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama dengan saya dan kita semua yang menyaksikan kuliah ini untuk kita memulakan diri kita ini dengan niat yang baik, melakukan puasa dengan cara yang terbaik. Dalam masa yang sama, kita tinggalkan perkara-perkara yang tak baik dalam hidup kita ini, pembazirannya, melakukan kerosakannya, dan inilah perkara-perkara yang perlu kepada peningkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Teruskan berpuasa, tajamkan lagi niat kita kerana Allah SWT, perkukuhkan lagi ibadah. Mudah-mudahan puasa kita kali puasa terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini adalah untuk membangun jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagai aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun jil Al-Quran Al-Hakim.